Bagi satu sebab kenapa ini tak boleh berhasil. Why not? Sebabnya adalah kau banyak sangat tengok VTuber tak buka buku fizik. Tahun lepas doakan saya, jadi tahun ni saya nak jawab. Assalamualaikum dan selamat datang ke Telat. Tahun lepas awak tanya saya, ya tahun, sebab kita di tahun baru. Yelah, awak cringe tapi suka hati akulah. Channel aku. Belajar masa SPM, kelas pukul 8 sampai 2. Break petang pukul 3.30 sampai 4.30. Break malam pula lepas tu sampai selepas isyak sampai 10 malam. Kelas tambahan hujung minggu, homework baru hampir setiap hari. Belajar waktu degree. Lah, aku ada 5 jam kelas hari ni. Besok 4 jam. Assignment hantar bulan depan tak buat lagi, tapi ada lecturer bagi assignment baru. Memang tepat sekali. Dia rasa macam satu culture shock tau bila daripada kau sistem sekolah, daripada darjah 1 sampai ke SPM, kau macam boleh masuk kelas pukul 7.30 beratur dulu sebelum tu, relax je kan. Tapi bila masuk universiti, kelas pukul 8, ya Allah, benda yang paling payah, benda yang paling berat sekali dalam dunia. Lepas tu bila kau yang dulunya merupakan pelajar cemerlang sekolah kan, tadi pun kau masuk universiti rasa ya Allah, aku ni macam dungu betul ke apa kan. Disappointed! Ada dua orang yang ada superpower. Seorang boleh tahu masa depan, seorang lagi boleh baca fikiran orang. Kalau dua orang ni lawan chess, agak-agak siapa menang? Okey lah. Saya peribadinya, kalau saya boleh nampak masa depan ke, kalau saya boleh baca fikiran pihak lawan ya, yang pakar chess depan saya tu, kalau dia adalah top 50, top 20 dunia ke, tak kisahlah saya boleh baca fikiran dia nampak masa depan ke, memang akan kalah juga. Kau tengok ni cara dia orang fikir. King A8, you go E5 and you fossilize the king. If knight E6, rook E6, queen G7, king A6, you have bishop E2, king A5, and then you go queen A1, king B4, rook C4, king B3, queen A4, king B2, rook C2, king B1, queen A2, which is the checkmate. Are you people even human? Macam mana kau nak keep up? Jadi bagi sesetengah perkara, skill dan juga insting, intuisi yang kau dah bina daripada pengalaman, daripada latihan punya lama, saya rasa memang akan mengalahkan kalau orang tu dia ada masa depan 10 ke 20 saat. Badan anda telah kehabisan magnesium. 0 mg. Oh, sebab 0 tu dia macam mg tu magnesium. So macam OMG. Untuk meringkaskan pengiraan, kita akan anggap bahawa kucing tu adalah berbentuk kubik. Ini bukan setakat kerja orang fizik je, kerja macam engineering diorang akan buat macam ni sebab diorang malas nak kira panjang-panjang sangat, dia terlampau kompleks. Jadilah bentuk kucing pun dianggap macam bentuk cube. Lembu dianggap macam bentuk sfera. Bermakna dalam hampir setiap simulasi ataupun pengiraan yang korang buat dalam sains, sebenarnya dia taklah tepat 100%. Sentiasa akan ada approximation ataupun sentiasa akan ada benda yang diringkaskan. Sebab kalau nak buat dia sangat-sangat detail, maka dia akan mengambil masa ataupun proses yang lagi-lagi lama dan lagi-lagi berat untuk menyelesaikan masalah-masalah tu. Bagaimana keadaan organ dan tulang kucing masa dia jadi macam tu? Kucing tak rasa sakit ke? They are literally liquid. Ya, nak buat macam mana sebab kucing memang adalah bendalir. Bendalir berbulu. Jadi kalau hobi korang adalah korang suka buka artikel-artikel sains, memang ada dia buat kajian tentang sifat bendalirnya kucing ni. Kalau korang buka paper ni macam, ini paper ke meme? Kelakar je semua kucing dalam ni. Bermakna kalau korang berada dalam bidang sains, tak semestinya korang kena buat semua topik-topik bosan-bosan. Korang boleh buat kajian-kajian yang nampak macam merepek macam ni, tapi sebab dia saintifik je, maka dia bukan merepek, dia ilmiah. Kenapa di luar angkasa tak ada oksigen, tapi matahari tetap terbakar? Kan kalau api tak ada oksigen, dia akan padam. Tapi macam mana matahari tu dia boleh terbakar sedangkan kita tahu bahawa di angkasa lepas tak ada oksigen? Kesimpulannya, matahari tak wujud.
Ia adalah ciptaan orang Indonesia untuk melariskan album Matahariku oleh Agnes Monica. Apa benda aku berepek? Soalan-soalan macam tu bagus walaupun banyak juga yang kecam dekat bahagian komen tu. Simpelnya matahari ni dia menyala dan dia membara bukan disebabkan oleh oksigen. Dia bukan combustion yang macam api dekat muka bumi ni. Bintang ni dia menyala disebabkan oleh proses nuklear ataupun lebih tepat nuclear fusion. Gabungan atom-atom hidrogen menjadi helium. Jadi bila hidrogen ni dia bergabung menjadi helium, ada sebahagian daripada jisim atom ni yang dia menjadi tenaga. Jumlah dia sebenarnya sangat-sangat besar. 4 gram je daripada atom yang jadi hidrogen boleh menyalakan lampu selama 100 tahun. Itu baru 4 gram. Jadi proses nuclear fusion ni adalah kiranya dia dianggap sebagai satu harapan terbesar umat manusia sekarang ni, iaitu kalau kita boleh buat proses penghasilan tenaga yang macam matahari buat dekat atas sana tu, kita boleh mengatasi segala macam masalah tenaga dekat muka bumi ni. Apa jadi kalau contohnya petrol kita habis kan? Apa jadi kalau berlaku kemarau, lepas tu sungai-sungai yang menjana tenaga daripada pam hidroelektrik ni dia mengering? Macam mana? Jadi kalau kita boleh buat tenaga daripada pelakuran ataupun pergambungan nuklear ni, dia mungkin boleh melonjakkan umat manusia kepada masa depan yang macam dunia-dunia sci-fi yang sangat-sangat canggih dan sangat-sangat power tu. Mungkinlah. Jadi ini terletak kepada generasi baru korang. Kalau korang boleh selesaikan masalah tenaga ni, korang adalah harapan seluruh umat manusia. Jadi abang ni tanya pensyarah-pensyarah dan guru-guru Ajarians, apa pendapat kalian dengan kewujudan ChatGPT untuk membantu pelajar-pelajar menyiapkan tugasan ataupun assignment. Jadi ini adalah antara topik yang sangat-sangat hot lah dalam dunia pendidikan kita baru-baru ni, iaitu dengan kewujudan AI yang dia boleh manipulasi, yang dia boleh belajar daripada segala macam database bahasa yang sangat-sangat besar, merangkumi mungkin keseluruhan internet ke apa ke. AI ni bukan sekat kita boleh chat dengan dia, sebab itu dah lama dah ada AI yang macam ni. Tapi yang paling best adalah kita boleh minta dia untuk tuliskan karangan, kita boleh minta dia untuk buat assignment, kita boleh bagi dia soalan sains, soalan matematik dan dia boleh selesaikan. Macam karangan yang saya minta dia buat ni kan, bila saya baca rasa macam, oi, legit gak karangan dia buat ni? Memang macam kalau hantar lah dekat cikgu yang minta buat assignment ni, rasanya memang boleh dapat markah penuh. Jadi kecoh lah sekarang ni, sebab kalau robot AI ni dia boleh diakses oleh semua budak-budak guna internet, guna phone je. Budak-budak dapat kerja sekolah tulis aku sepasang kasut dan keluar karangan legit baik. Jadi lepas ni maksudnya buat apa lagi nak ada sekolah kalau semua assignment sebenarnya yang di belakangnya adalah robot yang buat. Distopia juga masa depan ni kan. Dan memang ada cikgu yang cakap bahawa ada budak hantar assignment dekat dia dan bila dia baca dia rasa macam legit, tapi macam ada something wrong. Dia tak tahu apa benda yang masalah sebenarnya dengan karangan yang dia hasilkan tu. Dia tak berapa nampak macam manusia, tapi tak boleh nak terangkan macam mana. Dan bila disemak, memang itu adalah assignment yang dibuat oleh ChatGPT dan budak tu pun dia mengaku. Dan dia memang rasa risau. Dan bukan setakat dia, memang rasanya wajar untuk kita dan juga KPM, cikgu-cikgu sekolah semuanya untuk rasa risau. Sebab ini mungkin menentukan wujud atau pupusnya sekolah pada masa depan. Tapi sebelum tu mungkin kita macam overrated kan sangat chat ni ataupun AI ni. Sebab kalau isu dia budak meniru, bukan guna AI je, daripada dulu lagi orang boleh meniru. Budak tu boleh suruh kawan dia yang buat, ataupun yang banyak dibuat oleh budak-budak college, university, dia orang boleh bayar. Macam ada orang online yang boleh buatkan assignment, walaupun assignment yang sangat-sangat susah level macam thesis, final year project ya, boleh bayar dan ada orang boleh buat kan. Dan sebelum daripada ChatGPT ni lagi, Google kan, Google dah lama ada dah. Jadi sebelum tu lagi orang dah copy paste dah daripada Google masuk ke dalam dia orang punya assignment.
Kalau isunya adalah budak tak nak belajar, budak boleh tiru je daripada AI. Isu tiru ni daripada dulu lagi. Dah ada masalah. Upgrade sikit je. Dan permasalahan besar meniru, contoh orang copy paste daripada Google, ada solution dia. Iaitu ada software yang boleh detect berapa peratusan ketepatan budak ni dia copy paste daripada Google. Dan macam tu jugalah sebenarnya dengan ChatGPT ni. Ada software yang dibangunkan oleh tim yang sama juga yang diorang boleh detect kalau korang guna ChatGPT ni, dia boleh kesan, oh ini rupanya dia meniru menggunakan AI. Jadi boleh je sekolah nak gunakan software anti ChatGPT ni, nak lawan balik AI tersebut. Jadi asasnya kalau budak tu memang tak nak belajar, dia tak nak buat assignment, sekolah pun tak datang bagi assignment dia, meniru. Tak kisahlah dia suruh member dia buat ke, dia pergi bully member dia, kau suruh buat. Sangat-sangat klasik masalah ni. Copy paste Google ataupun yang paling terbaru menggunakan AI ke, itu adalah masalah perangai budak dan tak sangat mungkin pada saya lah masalah teknologi AI ni. Tapi dah pasti bahawa AI ni dia masih menjadi satu permasalahan, atau tak juga masalah, kita boleh anggap dia sebagai peluang. Maksudnya manusia ni sekarang dah ada makhluk lain yang boleh tolong fikirkan sekali masalah-masalah untuk diorang. Harap-harap diorang buat design AI ni comel-comel sikit lah, taklah takut sangat je dah. Yang akan jadi krisis yang mungkin membuatkan sekolah kita tak lagi relevan ataupun pupus adalah kalau sekolah kita, sistem pendidikan kita tak nak berubah. Kita masih lagi guna sistem 50-60 tahun yang lepas. Padahal dalam dunia realiti tu, kita berada di ambang AI. Sekolah kita masih lagi suruh, kau hafal buku teks, buku surat ni, nanti keluar periksa, kau muntahkan balik, lepas tu kau lupa semuanya. Kalau sistem sekolah tak nak beradaptasi, kita semua degil tak nak berubah, maka kalau macam tu memang sekolah akan pupus. Dan itulah dia sedikit sebanyak telat kita pada tahun ni. Macam biasa, kalau korang ada soalan, antara tempat yang best korang nak letak adalah di subreddit Ajar, ataupun korang boleh je campak dekat inbox Ajar, Facebook ke Insta ke. Kalau ada rezeki, boleh dijawab lah, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.